Kisah kali ini terjadi ketika saya masih bersekolah, dan ketika itu saya baru tingkatan 3 dan bersekolah di sebuah sekolah agama. Saya merupakan pelajar asrama sekolah tersebut dan seperti biasa, sesi persekolahan saya bermula pada pukul 6.45 pagi. Jadi disebabkan tak nak lambat ke sekolah, ada di antara kami yang sanggup bangun seawal jam 5 pagi untuk mandi dan bersiap. Bagi yang pernah merasa suasana asrama, pasti tahu yang kalau pelajar asrama nak mandi, kebiasaannya pelajar asrama akan meletakkan baldi atau alatan mandi di depan pintu tandas untuk menandakan yang bilik air itu sudah ditempah terlebih dahulu. Kalau banyak alatan mandi, maka makin lamalah pelajar asrama kena tunggu. Dan pada pagi itu, saya bangun agak selewat jam 6 pagi. Saya terus bangun dan ambil alatan mandi saya dan terus menuju ke bilik air di tingkat 3 kerana memang bilik saya berada di tingkat 3. Ketika saya masuk saja ke dalam tandas, saya mendapati yang masih ramai yang menggunakan tandas tersebut. Jadi saya hanya meletakkan alatan mandian saya dan bergerak keluar daripada situ. Sambil menunggu giliran, saya pun hanya mampu termenung di tepi koridor dan memikirkan nasib malang saya pada pagi itu. Lambatlah aku pergi sekolah hari ini. Sedar tak sedar dah 30 minit saya termenung kat koridor tu. Dan untuk pengetahuan semua, di asrama ni terdapat 2 bangunan yang berhadapan antara satu sama lain. Ketika saya termenung, saya dapat melihat gelagat-gelagat pelajar asrama yang mundar-mandir pada pagi itu. Ada yang sedang berjalan menuju ke dewan makan, ada yang berlari-lari ke tandas dan ada yang sudah siap mandi. Tetapi mata saya tertumpu kepada seorang perempuan yang berdiri di bangunan yang bertentangan dengan saya. Agaknya dia sama macam saya kot, bangun lewat dan menunggu giliran untuk mandi. Yes, ada geng. Tak adalah aku seorang-seorang nanti. Tapi secara tiba-tiba, perempuan itu mencabut kepala dia, lepas tu dia letak atas pagar koridor. Terkejut saya dibuatnya, terus meremang satu badan. Lepas tu dengan pantas saya berlari masuk ke tandas semula. Dan ketika itu suasana dalam bilik air menjadi sunyi kerana pelajar lain sudah siap menguruskan diri masing-masing. Saya pula terus mencapai berus dan ubat gigi, dan ketika saya baru nak gosok gigi, datang seorang budak perempuan dalam bilik air tersebut. Dan dia terus berdiri di sebelah saya. Dalam hati saya terdetik, lah, rupanya ada lagi yang lambat daripada aku. Lalu saya menceritakan apa yang telah berlaku kepada saya sebentar tadi. Dan ketika saya sampai ke bahagian cerita di mana perempuan tadi telah mencabut kepalanya dan meletakkan ke atas pagar koridor, budak perempuan tu tiba-tiba pusing ke arah saya dan berkata, "Macam ni ke?" Sambil mencabut kepala dia sendiri, dan kepala dia tu diletakkan di atas sinki. Pada ketika itu saya tergamam. Jadi saya terus masuk ke bilik mandi dan terus mandi dengan pakaian saya sekali. Disebabkan peristiwa ini, saya demam selama beberapa hari kerana begitu terkejut dengan apa yang telah terjadi.